Ada seorang budak lelaki hidup dengan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan dan hidup sezaman dengan seorang ahli sihir yang sangat jahat. Hadis ni diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Satu hari Nabi bagi tahu kepada para sahabat, pada satu zaman ada seorang yang budak kecil yang masih lagi digelarkan sebagai ghulam, sekitar 10 sampai 12 tahun. Budak kecil ini hidup sezaman dengan seorang raja yang sangat jahat dan seorang raja yang mengaku sebagai dia adalah Tuhan. Dan seorang raja ini mempunyai seorang ahli sihir. Sampai satu ketika bila mana ahli sihir di raja itu mula meningkat usia, mula uzur, mula mengalami sakit itu sakit ini, ketika itulah ahli sihir itu mengatakan kepada raja ketika itu untuk mencari pengganti, untuk mencari pelapis ketika mana dia tiada nanti. Hasrat yang disampaikan kepada raja. Lalu raja ketika itu setuju apa yang disarankan oleh ahli sihir itu. Lalu dibuatlah pemilihan. Dia memilih seorang lelaki, budak lelaki. Budak lelaki itu mestilah budak lelaki yang bijak. Budak lelaki itu mestilah budak lelaki yang kuat. Dan budak lelaki itu adalah mesti budak lelaki yang pintar. Maka raja mengumpulkan seluruh budak-budak kecil di satu kampung, dihimpunkan di satu tempat. Maka dibuatlah ujian demi ujian, semata-mata untuk mencari pelapis kepada ahli sihir itu. Kenapa? Sebab ahli sihir itu ingin mengajar, ingin mendidik budak itu, budak yang mana dipilih oleh raja ketika itu. Maka dibuatlah sesi pemilihan, maka dipilih, maka dipilihlah seorang budak, yang mana budak ini adalah seorang budak lelaki dan budak lelaki ini adalah budak yang pintar, budak yang bijak, budak yang gagah. Maka bermula detik itulah budak lelaki ini menjadi anak murid kepada ahli sihir di raja. Maka berulanglah daripada rumah ke istana, setiap hari berulang alik, semata-mata nak menuntut ilmu, nak belajar dengan ahli sihir istana. Dan ahli sihir istana itu sangat suka kepada anak itu, kerana anak itu pintar, anak itu bijak, anak itu gagah. Raja pun sangat sukakan kepada budak itu kerana kebijaksanaannya, kepintarannya dan sebagainya. Maka lama-kelamaan bila mana berulang alik daripada rumah ke istana, setiap hari belajar dengan ahli sihir, belajar sesungguhnya syaitan, iblis ini adalah segala-galanya, iblis ini adalah kekuatan kita dan sebagainya. Sebab ahli sihir mereka bukan belajar tauhid, bukan mereka belajar mentauhidkan Allah, mereka bertauhidkan adalah kekuasaan yang ada pada hari ini adalah daripada iblis. Itu yang diajarkan kepada budak tadi. Maka bila mana diajarkan bacaan itu, bacaan ini, cara itu, cara ini, kalau jadi itu apa nak buat, lama-kelamaan bila mana berulang alik, satu hari dalam perjalanan budak ini nak pergi kepada istana, tiba-tiba dalam perjalanan dia terdengar ada satu suara yang sangat merdu, ada satu suara yang membaca satu alunan-alunan yang menyebabkan budak itu tertarik untuk mendengar. Maka budak itu mencari daripada mana alunan itu, suara itu berasal. Maka mencari-mencari, rupanya suara ini berasal daripada sebuah rumah yang uzur, sebuah rumah yang buruk. Maka mulalah mendekati rumah itu, mula dekat. Maka budak itu melihat ada seorang ulama, ada seorang pakcik tua yang sedang melafazkan zikir, sedang membaca bacaan yang dia tak sure apa itu bacaan. Maka budak itu tertarik dan budak itu ingin tahu apakah yang dibacakan oleh lelaki itu. Maka mulalah budak tadi masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Wahai syekh, wahai pakcik, apa yang dibacakan oleh pakcik?" Maka pakcik itu bagi tahu ini adalah zikir, ini adalah puji-pujian kepada Allah kita. Kita ada Allah. Mula daripada situlah budak tadi baru tahu rupanya kita ada Allah, kita ada Tuhan, kita ada para nabi dan sebagainya. Kata para ulama ketika itu mereka mengamalkan kitab Injil dan kitab Taurat. Dan kitab Injil ada zikir, dalam kitab Taurat ada zikir. Itulah yang diajarkan oleh pakcik ulama tadi kepada budak tadi. Maka budak tadi tertarik ilmu yang diajarkan oleh pakcik tadi, tertarik ilmu ketuhanan yang diajarkan oleh pakcik tadi, bertuhankan Allah, kita ni ada Allah, kita ada dosa dan pahala. Maka lama-kelamaan budak itu bagi tahu kepada pakcik, "Wahai pakcik, aku sebenarnya anak murid kepada ahli sihir istana. Boleh tak selepas aku balik daripada istana, aku belajar dengan ahli sihir, sebelum aku pulang ke rumah, aku nak singgah ke rumah pakcik
untuk aku menuntut ilmu, aku belajar dengan pak cik. Maka syekh tadi, ulama tadi mengizinkan budak itu belajar dengan dia. Maka begitulah seharian kehidupan seorang budak, daripada rumahnya ke istana, daripada istana singgah ke rumah ulama itu, daripada rumah ulama itu baru belah balik ke rumah. Begitulah yang diamalkan seharian seorang budak. Lama kelamaan budak itu mahir dengan ilmu yang diajarkan oleh ahli sihir, dan budak itu mahir ilmu yang diajarkan oleh ulama. Di istana, ahli sihir mengajarkan kepada budak itu sesungguhnya iblis adalah kekuasaan kita. Di rumah pakcik itu, budak itu diajarkan oleh ulama yang mana kita ada Allah, Allah lah yang berkuasa seluruh alam. Itulah perbezaan di antara dua ilmu yang diajarkan oleh seorang budak. Maka lama kelamaan satu hari ada satu peristiwa yang berlaku di kampung itu, yang mana didatangi oleh seekor binatang yang sangat buas, binatang yang sangatlah ditakuti, binatang yang sangat bahaya muncul dalam kampung itu, yang menyebabkan seluruh penduduk kampung tak berani untuk menyerang, untuk menghalau binatang buas itu, menyebabkan semua orang-orang kampung ketika itu bersembunyi dalam rumah masing-masing. Ketika itulah seorang budak tadi yang dia ada ilmu ahli sihir, dia ada ilmu agama yang diajarkan oleh syekh. Ketika itulah budak itu keluar daripada rumah mencari binatang. Di manakah binatang buas itu? Di manakah binatang bahaya itu? Maka bila mana dia mencari, maka Allah ketemukan dia dengan binatang itu. Maka dia melihat ada seketul batu yang sangat-sangat kecil. Maka dia ambil seketul batu yang kecil, maka dia menongak langit ke atas. Dia kata kepada Allah, wahai Allah, seandainya ilmu yang diajarkan oleh syekh, seandainya ilmu yang diajarkan oleh ulama itu adalah ilmu yang benar, dan yang diajarkan oleh ahli sihir itu adalah ilmu yang salah, maka kau matikan binatang itu dengan seketul batu yang kecil ini. Maka dia melafazkan bismillah, maka dia melemparkan batu kecil itu kepada binatang itu, yang menyebabkan binatang itu bila mana terkena sahaja batu yang kecil, kalau ikut logik, mana mungkin binatang itu boleh mati dengan batu yang kecil. Tapi disebabkan kuasa Allah, lalu disebabkan batu yang kecil itu, bila mana batu itu kena kepada binatang itu, dengan kuasa Allah, binatang itu mati disebabkan izin Allah dan disebabkan batu yang kecil itu. Dan peristiwa itu disaksikan oleh semua penduduk kampung ketika itu, melihat bagaimana ada seorang budak boleh membunuh seekor binatang yang sangat buas hanya menggunakan batu yang kecil itu. Dan budak itu menjadi famous. Daripada hari ke hari ramai orang berkunjung ke rumahnya. Tambahan pula budak itu ada kelebihan, dia boleh mengubati orang yang sakit. Setiap kali orang datang kepada rumahnya, bagi tahu kepada pesakit-pesakitnya, sesungguhnya bukan aku yang sembuhkan, sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan. Kenapa? Sebab bermula detik itulah bila mana budak itu menyaksikan batu yang dibalik yang sangat kecil, binatang itu disebabkan mati, binatang itu mati disebabkan batu itu. Bermula detik itulah budak tadi memandang ke langit, melafazkan kalimah la ilaha illallah. Bermula hari itulah budak itu tidak lagi pergi kepada istana dan meneruskan pengajian dia di rumah ulama itu. Maka bila mana makin ramai pergi ke rumahnya berubat, dia bagi tahu sesungguhnya yang memberi sakit, yang memberi sihat bukan aku, tapi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu beriman kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan kamu. Maka budak itu baca bismillah, maka sakitnya hilang. Begitulah ramai orang pergi ke rumahnya. Berita ada seorang tabib yang masyhur, ada seorang tabib yang hebat, heboh di satu kampung, menyebabkan ada seorang menteri daripada raja itu, yang menteri itu memiliki satu penyakit, matanya susah untuk melihat. Maka menteri itu tahu yang di sana ada seorang tabib budak yang pandai berubat. Maka dia bawa satu uang yang sangat banyak, pergi ke rumah budak itu dan menyuruh budak itu, wahai budak, ubatilah aku. Dengan sombong pada awalnya, maka budak itu bagi tahu, wahai pakcik, wahai menteri, sesungguhnya bukan aku yang memberi sembuh kepada kamu. Lalu siapa yang memberi sembuh, kata menteri itu? Sesungguhnya yang memberi sembuh itu adalah Allah, dan kita ini ada Allah. Seandainya kamu beriman kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberi sembuh kepada kamu, wahai menteri. Maka bermula situlah menteri itu mula slow down dan bertanyakan perihal Allah. Lalu menteri itu beriman kepada Allah, maka budak itu baca bismillah. Dengan izin Allah, penyakit menteri itu yang selama ini mencari siapakah yang boleh sembuhkan, rupa-rupanya Allah yang menyembuhkan menteri itu.
Maka gembiralah menteri itu, berimanlah menteri itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Maka baliklah ke istana, ke tempat kerja pada hari berikutnya. Lalu ketika itulah raja tadi bertanya, menteri, sebelum ni mata kamu ada masalah, mata kamu sakit, siapakah yang sembuhkan? Maka menteri itu kan dia beriman kepada Allah. Wahai raja, wahai tuanku, sesungguhnya mata aku ni sembuh disebabkan Allah. Siapa Allah? Tanya raja tadi. Kerana aku adalah Tuhan kamu. Aku adalah Tuhan. Siapakah Tuhan selain aku? Maka ketika itulah kata raja, Tuhan aku adalah Tuhan kamu, wahai raja. Tuhan aku sama dengan Tuhan kamu, wahai tuanku. Bermula situlah tuanku murka, tuanku tangkap dan penjarakan menteri itu. Bertanya, siapakah yang ajarkan kamu ilmu ini? Maka ditunjuklah seorang budak. Maka ditangkaplah juga budak tadi, maka dipenjara. Ditanyakan kepada budak tadi, wahai budak, siapakah yang ajar kamu ilmu-ilmu yang demikian? Sedangkan sebelum ini kamu adalah anak murid kepada ahli sihir. Siapa yang ajarkan kamu ilmu yang baru ini? Maka budak tadi menunjukkan ada seorang pakcik, ada seorang ulama di hujung kampung. Dialah yang mengajarkan ilmu ini kepada aku. Maka ditangkaplah ulama tadi, dipenjara, diseksa di hadapan budak tadi. Lalu matilah seorang menteri dalam keadaan beriman kepada Allah, disaksikan seorang budak. Maka matilah tuan gurunya, ulama tadi, disaksikan budak tadi. Semata-mata nak menggugut budak tadi supaya keluar daripada agama Islam. Maka ditanyakan kepada budak, wahai budak, adakah kamu nak masih lagi beriman kepada Tuhan kamu ataupun nak beriman kepada aku? Maka budak tadi kata, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah sama. Ketika itulah raja tadi fikir macam mana nak bagi takut lagi budak ini. Maka diarahkan bala tentera yang ramai membawa budak ini ke atas gunung yang sangat tinggi, semata-mata nak bagi ketakutan yang lebih kepada budak. Maka bila mana sampai ke atas gunung yang sangat-sangat tinggi, ketika itulah budak tadi berdoa kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, sambil tangan yang diikat ke belakang. Bila mana sampai di puncak, budak tadi mendongak matanya ke langit, Ya Allah, Ya Allah, selesaikan mereka kesemuanya. Maka dengan sekelip mata Allah gegarkan gunung. Maka matilah keseluruhan bala tentera raja itu. Dan apa budak tadi buat? Adakah budak tadi bila mana bala tentera tadi dimusnahkan oleh Allah, adakah budak tadi balik ke rumah? Tidak. Budak tadi kembali ke istana. Bila mana sampai di istana, terkejutnya seorang raja. Bagaimana kamu boleh hidup? Di manakah tentera-tentera aku? Maka budak tadi kata, sesungguhnya tentera tuanku telah pun dimusnahkan oleh Allah. Maka ketika itulah makin murka seorang raja, seolah-olah budak tadi ingin mencabarnya. Ketika itulah dia fikir macam mana nak bagi ketakutan yang lebih kepada budak itu. Maka dia mengarahkan bala tentera yang lain untuk menangkap, ikat budak itu dan dibawa ke tengah pulau, dibawa ke tengah laut. Maka dicampakkan di tengah-tengah laut. Ketika itulah dibawa di atas kapal. Bila mana sampai di tengah-tengah laut, ketika itulah budak tadi berdoa kepada Allah, memandang ke langit, wahai Allah, Ya Allah, selesaikan mereka kesemuanya. Maka Allah mendatangkan satu ombak yang sangat kuat, lautan bergoncang-goncang, kapal tidak stabil, menyebabkan kesemua tentera-tentera itu jatuh ke dalam laut, matilah keseluruhan. Dan budak tadi kembali balik ke istana. Kenapa dia tak takut? Kerana budak tadi tahu sesungguhnya kita ada Allah. Allah lah yang selamatkan kita. Allah lah yang mematikan kita. Allah memiliki satu kekuasaan yang luar biasa. Itu pegangan budak tadi. Maka bila mana sampai di istana, tuanku makin murka. Maka menyebabkan tuanku makin marah kepada budak tadi. Lalu budak tadi kata, wahai tuanku, seandainya tuanku nak membunuh saya, nak membunuh Patik, esok kumpulkan seluruh penduduk kampung di satu padang yang sangat lapang. Maka letaklah aku di tengah-tengah itu, ikatlah aku, wahai tuanku. Dan kamu ambillah tuanku satu anak panah, panahlah di tengah-tengah mata aku. Tapi sebelum kamu panah, wahai tuanku, sebutlah kalimah Bismillah Rabbil Ghulam, Tuhan kepada gulam, Tuhan kepada budak, dan lepaskan anak panah. Sesungguhnya dengan itu aku boleh mati, wahai tuanku. Maka tuanku tadi dengar saja cadangan seorang budak. Dia mengumpulkan seluruh penduduk kampung di satu tanah yang lapang. Maka diletakkan budak di tengah-tengah, diikat dengan sangat kuat. Maka tuanku mengambil satu anak panah, menarik anak panah itu sambil melafazkan, dan lafaz itu didengari seluruh penduduk kampung. Rabbi Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak itu. Lalu
tuanku melepaskan anak panah itu dengan sangat laju, kena kepada di antara dua mata budak itu, maka di situlah syahidnya seorang budak tadi. Dan peristiwa itu disaksikan seluruh penduduk kampung. Bermula detik itulah seluruh penduduk kampung tahu sesungguhnya kita ada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan budak itu, dan Tuhan budak itu adalah Tuhan kita. Seluruh penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makinlah marah tuanku ketika itu, makinlah marah raja ketika itu. Disebabkan pada asalnya dia nak menunjukkan kepada penduduk kampung, siapa yang ingkar kepada aku dia akan mati. Tapi lain jadinya bila mana seorang budak mati, tapi tuanku menyebut nama Tuhan budak itu yang menyebabkan budak itu mati. Seluruh penduduk kampung beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan serta-merta tuanku mengarahkan, raja itu mengarahkan bala tenteranya untuk menggali satu parit yang sangat dalam dan diletakkan api yang sangat kuat. Maka seorang demi seorang penduduk kampung yang ingkar, yang beriman kepada Allah, dilepaskan, ditolak, diterajang masuk ke dalam gaung yang penuh dengan api, mati serta-merta, syahidlah mereka. Seorang demi seorang penduduk kampung dimatikan, disyahidkan. Maka sampailah giliran seorang yang terakhir untuk masuk ke dalam gaung itu adalah seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih lagi menyusu. Lalu ibu itu diarahkan oleh raja, wahai ibu, seandainya kamu nak beriman kepada aku, maka aku akan selamatkan kamu. Tapi seandainya kamu memilih Tuhan budak itu, maka matilah kamu, wahai ibu. Ketika itulah seorang ibu, dia beriman kepada Allah, tapi dia kasihan dengan nasib anak yang baru saja dilahirkan, baru saja nak menyusu. Maka ibu itu berjalan ke depan, nak terjun, berundur balik ke belakang. Begitulah ulang-alik. Bukan dia takut, tidak, dia kasihan dengan nasib seorang anaknya. Ketika itulah anak itu yang masih lagi bayi, anak itu berkata-kata kepada ibu, wahai ibu, sesungguhnya jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang benar. Sesungguhnya apa yang sedang kita lalui ini adalah kebenaran. Terjunglah wahai ibu, terjunglah wahai ibu. Yang menyebabkan seorang ibu tadi nekat, gembira, dia berlari dengan sekuat hati. Terjunglah seorang ibu dan seorang anak yang kecil, matilah kedua-duanya. Yang menyebabkan itu keseluruhan penduduk kampung ketika itu yang beriman kepada Allah, mereka mati, mereka syahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kematian mereka tidak dirasai kesakitan, disebabkan kematian mereka adalah mati syahid. Itulah peristiwa yang luar biasa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada seorang anak kecil, bermula dari seorang budak yang menuntut ilmu daripada usia kecil. Tetapi seorang budak bila mana diajarkan dengan ilmu yang sangat hebat, membawa satu perubahan yang sangat hebat. Itulah yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana diuji dengan sangat hebat pada peringkat awal, maka lahirlah seorang peribadi, seorang figure yang sangat hebat juga. Begitulah para sahabat, begitulah kita pada hari ini. Nakkan anak kita menjadi seorang hebat, didiklah anak kita daripada usia yang muda. Jangan tunggu dia besar, jangan tunggu dia dewasa baru nak didik dia, kerana didiklah anak daripada buaya. InsyaAllah moga-moga video ini dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.